Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferls Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Kita seringkali mendengar berkaitan dengan isu rasuah, berkaitan dengan, terutamanya rasuah lah yang berlaku di seluruh Malaysia. Jadi, berkaitan dengan isu dan skandal rasuah yang sudah banyak berlaku di Malaysia sejak Anwar Ibrahim menjadi PM, saya dapat lihat bahwa isu-isu rasuah ini akhirnya perlahan-lahan dipecahkan, dibocorkan. Akhirnya beberapa skandal rasuah, beberapa kepimpinan politik juga telah terpalit dengan rasuah. Akhirnya di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, SPRM semakin agresif. Jadi ada pula satu kenyataan daripada kepimpinan Bersatu Sabah yang mengeluarkan kenyataan ketegasan Anwar lawan rasuah cuma lakonan. Ini kenyataan Bersatu Sabah yang cukup berani. Berkata ketegasan Anwar untuk melawan rasuah cuma lakonan. Kalau begitu, kalau ketegasan Anwar terhadap rasuah ini cuma lakonan, baik semua parti-parti yang menyokong Anwar hari ini, menyokong kerajaan, membentuk kerajaan hari ini, janganlah sokong Anwar, tarik sokongan dan bubarkan kerajaan, bubarkan parlimen. Sebab Anwar tidak melawan rasuah dengan serius. Itukah yang mereka mahu? Sedangkan kita dapat lihat Anwar Ibrahim setelah menjadi PM, banyak kegiatan rasuah yang telah dibocorkan. Bahkan beberapa kepimpinan kerajaan yang dulu pun ada beberapa pendedahan daripada PM. Jadi, bukankah itu satu perkara yang Anwar lakukan sebagai PM yang coba untuk mendedahkan kepada rakyat bahwa memang terdapat berlakunya rasuah di Malaysia ini. Dan kita dapat lihat komitmen Anwar untuk menghapuskan semua kaki-kaki sakau ini. Bersatu Sabah mempertikaikan komitmen PM untuk membasmi rasuah berikutan amaran Transparency International Malaysia bahwa skandal baru-baru ini di Sabah kemungkinan memberi kesan kepada indeks persepsi rasuah CPI tahun depan. Timbalan Ketua Bersatu Sabah Muhammad Affan berkata, 4 bulan telah berlalu sejak dakwaan rasuah berkaitan lesen cari gali mineral diadakan. Kegagalan kerajaan pimpinan Anwar mengambil tindakan tegas dari segi politik maupun perundangan walaupun sudah 4 bulan skandal ini didedahkan dengan mengheret segera adun terlibat ke mahkamah. Jadi, kalau benarlah skandal rasuah di Sabah ini akan menjadi penyebab kepada Anwar kehilangan sokongan. Adakah bukan saja GRS, GPS, malah GPS juga akan menarik sokongan Anwar? Tapi saya rasa tidaklah. Anwar Ibrahim pasti mempunyai plan, pasti mempunyai rancangan berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Kalau betul pun Haji G, Ketua Menteri Sabah dan beberapa adun terlibat dengan rasuah itu, sudah pasti mereka perlu dipecat, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang kalau mereka benar-benar terlibat dengan rasuah tersebut. Jadi saudara-saudara, sejak zaman sebagai pengkritik lantang terhadap kerajaan, Anwar secara konsisten mengutuk rasuah sebagai penghalang utama kepada kemajuan Malaysia. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferls Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini satu Malaysia digemparkan berkaitan dengan berita yang menyebut berkenaan PRU mengejut. Tidak lain dan tidak bukan perkara ini, pembawaan ini adalah daripada kepimpinan pembangkang. PRU mengejut pasti satu perkara yang saya rasa, pandangan saya, boleh menjejaskan kestabilan politik di Malaysia. Pada akhirnya kepimpinan pembangkang pula membawa berita ini berkaitan PRU mengejut. Tapi saudara-saudara,
Berkaitan dengan PRU mengejut, sudah pasti respon dan juga pandangan daripada sokongan-sokongan yang diterima oleh Anwar Ibrahim, yaitu daripada GPS, daripada GRS, yaitu Sabah Sarawak, dan juga daripada Barisan Nasional, dan beberapa sokongan yang lain. Pandangan dan respon daripada komponen gabungan ini, gabungan PHBN Kerajaan Perpaduan, adalah sangat penting. Adakah GPS dan GRS akan setuju berkaitan PRU mengejut? Saudara-saudara, akhirnya ini satu tamparan padu untuk PN, untuk pembangkang. Pemimpin Sabah Sarawak tolak dakwaan PRU mengejut. Makna kata, tak ada harapanlah PN pembangkang untuk menjatuhkan Anwar, untuk melihat Anwar tumbang pada penghujung tahun ini. Jangankan pada penghujung tahun ini, nanti pada PRU 16, tarik sebenar PRU 16 2027 kalau tak silap, belum tentu lagi PN pembangkang boleh tumbangkan Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, pemimpin GPS dan GRS tolak anggapan sokongan majority Anwar Ibrahim goyah. Sebaliknya berkata, kedudukan Perdana Menteri semakin kukuh dalam tempo 2 tahun ini. Maknanya kedudukan Anwar semakin kukuh. Jadi dengarkan ini untuk seluruh kepimpinan pembangkang PN yang coba untuk menjatuhkan Anwar, coba untuk menimbulkan berita, memulahkan berita bahwa PRU mengejut akan berkemungkinan diadakan pada penghujung tahun ini, akhirnya dipatahkan oleh pemimpin GPS dan GRS. Dua pemimpin parti gabungan Sabah Sarawak menolak dakwaan bahwa sokongan majority terhadap Anwar kini goyah dan kononnya Malaysia bakal melalui PRU mengejut menjelang hujung tahun. Abdul Karim Rahman Hamzah dari GPS dan Masidi Manjun dari GRS masing-masing menegaskan bahwa kedudukan Anwar malah semakin kukuh sejak beliau dilantik sebagai PM pada November 2022. Adakah harapan daripada PN dan pembangkang ini adalah untuk menjatuhkan Anwar? Berharap GPS dan GRS untuk menyokong PN. Adakah itu cita-cita pembangkang? Cita-cita PN. Lagipun saudara-saudara, kenapa cepat sangat nak tumbangkan Anwar? Ada satu tulisan yang saya lihat daripada Harapan Daily sebelum ini. Kononnya PN, kepimpinan PN ini cepat-cepat nak tumbangkan Anwar kerana mereka takut semakin tahun semakin jauh kemenangan Anwar dan mereka pula bakal meringkup dalam penjara bersama dengan Najib. Itu menurut spekulasi ataupun satu cerita lah, tapi kita pun tak tahulah apa sebenarnya sebab utama PN nak tumbangkan Anwar, nak cepat-cepat PRU. Jadi saudara-saudara, kita dapat lihat beberapa kepimpinan PN pun terpalit rasuah. Jadi pembawaan itu adakah boleh membawa mereka ke dalam kejayaan pada PRU 16 nanti? Kita nantikan sajalah. Yang penting GPS dan GRS tidak menarik sokongan, tidak akan masuk PN. Mana-mana MP GPS GRS tidak akan masuk PN, tidak akan sokong Muhyiddin. Sokongan mereka tetap kukuh terhadap Anwar Ibrahim. Apa komen Anda?